Salam geng. Ada program Showtek Madi dekat Maip Sedang pada hari Khamis sampai hari Isnin. Dia nak terbang. Yang ni kalau dia kolek. Tapi yang biasa baru pindah terus dia. Meh, tolong buka lah dulu tu. Sorry bos. Lepaskan Queen. Biar je. Ya. Pak, dah jatuh belum? Belum. Ya. Jatuh dah. Kat atas ni dah. Ya. Okey. Oh, sini banyaklah spesies yang kita orang pamerkan. Antara spesies yang rare, Aerogastra, tabung kangkung. Kita ada more, ada Thoracea, Apicalis, dan banyak lagi lah spesies. Itama pastinya. Kelainan kali ini kita orang bawa Observation Hive daripada saudara Amin. Observation Hive ni kita nak tengok struktur dalam sarang lah. Untuk education. Dan pastinya ada penjualan madu juga daripada Pattern 9 dan penjualan produk daripada Madi Kemaman. So kalau ni madu kelulut daripada Madi Kemaman lah. Ini dikeluarkan oleh Madi Kemaman. Yang video kali ni saya khas nak bincang pasal ni, maklumat nutrisi. Okey. Okey, bersama saya Dr. Fahimi daripada Madi. So kali ni saya minta dia terangkan beza madu yang fresh dengan madu yang dah dikurangkan air lah. Okey, yang pertama sekali beza dia antara dua ni adalah kandungan air. Kita tengok madu yang fresh ni dia akan lebih cair sedikit lah berbanding dengan madu yang dah di proses ni dia akan lebih pekat sedikit. Tapi ada jugalah beberapa spesies yang memang dia akan keluarkan produksi madu tu secara sebenarnya itu akan lebih pekat juga pun ada jugalah. Okey, antara kedua-dua ni biasanya dari segi khasiat tidak akan meninggikan ataupun melemahkan salah satu sama lain lah. Dia sama dengan khasiat tu. Cuma mungkin dari segi kandungan air saja yang agak berbeza. Okey, dari segi pemakanan pula biasanya sama saja, tak ada beza. Okey, cumanya kalau untuk yang makan yang pekat biasanya jangan makan orang kata makan lepas makan lah. Maksudnya kita kena makan sebelum makan juga. Jadi kita boleh makan waktu anytime boleh makan. Sebab dia lebih banyak enzim berbanding dengan yang madu yang pasal ni kurang sikit enzim. Itu je. Cara penyimpanan pula doktor? Penyimpanan kalau ikutkan yang kedua-duanya kena simpan dalam tempat yang tidak terkena pada cahaya matahari ataupun yang lebih sesuai letak dalam chiller lah. Okay, kalau yang kurangkan air pun dalam chiller? Dalam chiller. Jadi lebih sesuai dalam chiller lah. Ini pun kena dalam chiller juga. Oh, okey. Okey, biasanya kalau kita simpan dalam chiller, tak kisahlah madu tualang ke, madu lebah ke, kelut ke. Kalau simpan kat luar, biasanya dia punya warna akan berubah. Kenapa dia berubah? Disebabkan oleh yang pertama adalah mikrob ni dia akan berinteraksi dengan air yang terdapat dalam madu ni. Dia akan menukarkan dari segi warna. Contoh warna ni warna macam kuning cair ke warna lebih gelap, warna gold sikit. Tapi bila kita simpan dalam chiller, warna ni akan remain, akan sentiasa warna yang sama dan rasa yang akan tetap sama juga daripada kita beli sehinggalah kita makan contoh dah lepas 3 bulan. Okey, contoh kalau kita simpan dekat luar bukan di dalam chiller, biasanya warna ni akan berubah
dan rasa juga akan berubah. Dia akan stabil macam mana warna madu, rasa madu yang biasa. Tetapi bila kita simpan luar ni, biasanya kandungan HMI dia akan tinggi. Sebab oleh kadang-kadang walaupun kita simpan kat luar, tak kena cahaya matahari, tapi bahan dekat rumah itu akan menyebabkan madu ni akan berubah dari segi rasa dan juga warna. Dari segi khasiat akan berubah? Khasiat biasanya bila HMI ni terlalu tinggi, dia akan boleh menyebabkan madu keting rosak sebenarnya. Kalau tempat tu memang sejuk tak apa, kalau tempat tu dia kena panas, biasanya dia akan tetap rosak juga lama kelamaan. Lama kelamaan tu dalam berapa lama? Biasanya lepas 3 tahun lah.